Berita menarik hari ini, Desoka.com, Ahad 17 Oktober. Sabah terus mencatat tren penurunan kes harian COVID-19 dengan catatan terbaru sebanyak 504 kes hari ini, iaitu angka terendah direkodkan sejak 22 Julai lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata ia membabitkan penurunan sebanyak 135 kes berbanding 639 kes malam. Katanya sebanyak 15 daerah mencatat penurunan kes, 8 daerah mencatatkan peningkatan dan 4 daerah lagi mengekalkan catatan seperti semalam. Beliau berkata daripada 504 kes yang dicatat hari ini, 198 kes atau 39.29% adalah kes saringan bergejala atau kes yang berlaku secara sporadik yang mana punca jangkitan kes sukar dikenal pasti. Selebihnya beliau berkata adalah kes lama yang lewat di daftar 2 hari ke atas selepas keputusan saringan diketahui dengan 1 kes didaftar lewat melebihi 5 hari. Masih berkata pematuhan kepada semua SOP secara total dan konsisten adalah benteng utama menghindar jangkitan COVID-19. Sementara itu, penggiat seni visual di Sabah digalakkan untuk terus berkarya dengan penuh kreatif dan inovatif agar dapat mengukir nama di persada antarabangsa. Yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Mahiruddin berkata bukan mudah untuk menjadikan karya seni sebagai sumber hidup terutama dalam situasi pandemik yang melanda negara. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata meskipun berhadapan dengan kekangan pandemik COVID-19, program seumpama itu masih relevan sebagai wadah kepada pengkarya tempatan mempamerkan bakat mereka. Bertemakan Gunung Kinabalu dan Sabah Norma Baharu, sebanyak 3 kategori dibuka bagi penghantaran karya, iaitu kategori A bagi peringkat sekolah rendah, kategori B bagi sekolah menengah dan kategori C bagi penyertaan terbuka. Acara tahunan anjuran BSLS yang dipengerusikan LKNS di bawah naungan Tuan Yang Terutama itu menerima penyertaan sebanyak 468 pengkarya melibatkan 514 hasil karya pada tahun ini. Seterusnya, seramai 1,672 usahawan kecil luar bandar menerima bantuan program Quick Win Anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas bernilai 2.49 juta ringgit di Sabah sejak 2017 hingga tahun ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Madzir Khalid berkata program itu disasarkan kepada golongan dalam kumpulan B40, individu yang sudah memulakan perniagaan kecil-kecilan dan menunjukkan minat untuk mengembangkan perniagaan. Katanya ia merangkumi golongan belia dan beliawanis B40, peserta kelas kemahiran kemas, ibu tunggal, suri rumah dan orang kurang upaya. Beliau berkata inisiatif di bawah program pendidikan kemahiran kemas itu bertujuan memberikan latihan dan kursus dalam 5 bidang utama, iaitu masakan, jahitan, dandanan diri, seni tangan dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Hadir sama ialah Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Insinyur Shah Helmi Yahya. Seramai 30 orang peserta Quick Win Kemas wilayah Sabah menerima kit peralatan masakan berasaskan pastry seperti ketuhar elektrik, mesin pengadun makanan dan meja keluli yang disampaikan Madzir. Mengulas lanjut, Madzir berkata program Quick Win mula dilaksanakan pihak Kemas pada 2017 dan sehingga tahun lalu seramai 16,293 orang peserta mengikuti program berkenaan. Katanya antara bidang yang paling menjadi pilihan dalam program itu ialah masakan, iaitu membabitkan seramai 4,416 orang peserta. Berita seterusnya, projek naik taraf pasar tamu beluran dijangka siap pada pertengahan Mei tahun depan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata projek itu dilaksanakan dengan kerjasama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA membabitkan kos sebanyak RM746,000 melalui rancangan Malaysia ke-12. Menurut Ronald, 2 pasar tamu di negeri ini telah dinaik taraf, iaitu Pasar Tamu Suk, Keningau dan Pasar Tamu
Kudat, manakala Pasar Tamu Kunak masih dalam proses pembinaan yang dijangka siap pada Mac 2022. Tambah beliau, Fama juga sudah mengenal pasti tapak Pasar Tamu Tuaran sebagai lokasi untuk dinaik taraf pada tahun 2022 dan ia dipersetujui oleh Majlis Daerah Tuaran. Terdahulu, Ronald turut berkesempatan menyampaikan sumbangan mafi prihatin kepada 500 penduduk di 3 pulau, iaitu Pulau Kanyogan, Pulau Bukit Besi dan Pulau Tetabuan. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah sudah memasang 3 peti Life Saving Appliances LISA di lokasi yang dikenal pasti memerlukan keperluan berkenaan. Pemasangan peralatan LISA adalah berdasarkan pemilihan kawasan rekreasi tumpuan pelancong dan risiko kes-kes lemas yang dijangka sering berlaku kes kemalangan di air yang tinggi. Setakat 3 kawasan yang dilengkapi keperluan itu ialah Polumpung Melangkah View Campsite, Kota Belut, Taman Awam Teluk Likas dan Pantai Shah Bandar Tuaran. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Ali Ismail berkata LISA mengandungi peralatan seperti pelampung, jaket keselamatan, throwback rope serta dilengkapi dengan siren. Katanya ia digunakan sebagai persediaan awal dalam menghadapi kecemasan sekaligus meminimalkan kadar kemalangan membabitkan aktiviti air. Sementara itu, Muhammad Ali turut melancarkan penubuhan pasukan bomba komuniti yang merupakan salah satu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan JBPM. Katanya ia adalah langkah awal bagi menangani masalah response time kehadiran pasukan bomba ke tempat kejadian. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.